Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 Pagi. Polis menahan 21 penunjuk perasaan yang menyertai perhimpunan di Monumen Demokrasi di Bangkok. Ratusan penunjuk perasaan menuntut perlembagaan baru serta mendesak pengunduran Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Gerakan pimpinan pelajar itu telah bermula sejak Julai dan puluhan aktivis telah ditahan sehingga kini. Bulan lalu lebih 30,000 orang menyertai tunjuk perasaan sama. Namun sokongan terhadap gerakan itu semakin merosot selepas agenda baru untuk menyingkirkan pemerintahan beraja diperjuangkan. Tentera Armenia dan Azerbaijan kembali menyerang satu sama lain. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo menggesa kedua-dua pihak mematuhi gencatan senjata yang telah dipersetujui. Pertempuran lebih 2 minggu telah menyebabkan lebih 600 orang terbunuh termasuk 73 orang awam. Menurut pengarah Palang Merah Wilayah Rusia, Martin Schwab, ribuan penduduk di sempadan kedua-dua negara kini terdesak. Perkhidmatan kesihatan juga kian terjejas. Pertempuran dilaporkan hampir setiap hari sekaligus mencabuli gencatan senjata yang dipersetujui di Moskow 4 hari lalu. Perdana Menteri Britain Boris Johnson bakal mengadakan rundingan bersama Ketua Kesatuan Eropah EU Ursula von der Leyen hari ini menjelang persidangan EU. Pertemuan kedua-dua pemimpin itu berlangsung menjelang tarikh akhir 15 Oktober yang ditetapkan Johnson kepada kesatuan itu berhubung perjanjian Brexit. Menurut Presiden EU, tempoh beberapa hari ini bakal menjadi penentu kepada perjanjian yang telah lama tertangguh. Jururunding EU, Michel Barnier menegaskan masih banyak perkara yang perlu dilakukan. EU jelasnya akan berusaha mendapatkan perjanjian yang adil dalam tempoh terdekat. Belanda mengumumkan langkah separa sekatan di negara itu bagi mengawal penularan COVID-19 yang kembali meningkat. Kesemua kafe, restoran dan bar diarah ditutup. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte berkata walaupun perit ia terpaksa dilakukan. Kerajaan turut mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka kepada mereka yang berusia 13 tahun ke atas. Sebelum ini pemakaiannya tidak diwajibkan. Belanda mencatat angka ketiga tertinggi kadar jangkitan di Eropah selepas Republik Czech dan Belgium. Kes harian negara itu mencecah 7,340 menjadikan 44,000 kes minggu lalu dengan 150 kematian. Di Argentina, sekolah-sekolah di Buenos Aires kembali dibuka secara berperingkat. Murid-murid terpaksa menjalani pembelajaran dengan norma baharu. Kelas diadakan di tempat yang terbuka dan diletakkan dalam kumpulan kecil. Pun begitu, pembukaan semula sesi persekolahan di negara itu mendapat bantahan Kesatuan Guru yang mahu pembelajaran secara maya diteruskan. Pihak berkuasa mula melonggarkan langkah sekatan di beberapa wilayah sejak Jumaat lalu. Bank Dunia meluluskan dana sebanyak $12 bilion untuk membantu negara-negara membangun membeli vaksin serta merawat jangkitan COVID-19. Bank Dunia dalam satu kenyataan menyebut bantuan itu juga sebagai satu petunjuk kepada industri farmasutikal dan penyelidikan bahawa masyarakat di negara membangun juga memerlukan akses kepada vaksin yang berkesan dan selamat. Bantuan itu merupakan sebahagian daripada keseluruhan pakej berjumlah $161 bilion yang dihaskan untuk negara-negara berkenaan sehingga Jun 2021. Sementara itu, di Amerika Syarikat Farmaceutical Eli Lilly menggantung sementara ujian fasa ketiga ke atas vaksin COVID-19 yang dibangunkan syarikat itu berikutan isu keselamatan. Rawatan antibodi terhadap pesakit yang dirawat di hospital tidak dapat diteruskan tanpa menyatakan sebab terperinci. Beberapa pakar menyuarakan kebimbangan berhubung perkembangan terbaru itu memandangkan tiada isu keselamatan yang timbul dalam ujian fasa pertama dan kedua yang dijalankan sebelum ini. Seorang penyelidik, Dr. Eric Topper, berharap perinciannya dapat diketahui untuk ditangani segera. Sehari sebelum itu, Johnson & Johnson turut menghentikan ujian fasa ketiga selepas seorang sukarelawan mengalami gejala yang tidak dapat dijelaskan. Akhir sekali, bintang bola sepak Portugal Cristiano Ronaldo diuji positif COVID-19. Perkara itu disahkan pasukan kebangsaan Portugal. Pemenang 5 kali Ballon d'Or itu didapati positif dalam ujian yang dibuat semalam. Rakan sepasukannya yang lain negatif. Pemain Juventus itu akan terlepas beberapa perlawanan penting termasuk menentang Barcelona pada 28 Oktober. Ronaldo dilaporkan tidak mengalami simptom dan kini menjalani kuarantin sendiri.
Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.